Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduka rabbi wa asta'inu wa usalli wa usallim ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang kita perolehi. Mudah-mudahan segala nikmat tersebut dapat memberikan kita kesedaran, dapat memberikan kita kekuatan untuk kita terus berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah dengan itu kita akan dapat laksanakan segala perintahnya dan kita akan jauhi segala larangannya, insya-Allah. Amin. Jadi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala ada dapat kita melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat sama-sama kita duduk untuk sama-sama kita menghayati bermuzakarah, untuk kita ingat memperingati berkaitan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui karya Dr. Said Muhammad Said Ramadan Al-Buti melalui kitabnya Fiqhus Sirah, sirah kefahaman kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatan kepada sirah ini merupakan perkara yang penting, perkara yang perlu diutamakan untuk kita menimbulkan perasaan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita yang mengucapkan dua kalimah syahadah, kita yang mengikrarkan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Muhammad itu pesuruh Allah. Maka daripada dua ikrar kita ini, syahadatain ini, maka di sana ada tuntutannya untuk kita menghayati ataupun kita meletakkan Allah dan Rasul itu di dalam hati kita dengan sebaik-baiknya, seterusnya diikuti dengan tuntutan daripada sudut perbuatan. Maka di antara cara kaedah yang disebutkan bagaimana kita menimbulkan perasaan ataupun bagaimana kita mula menanam perasaan cinta kepada Allah dan Rasul itu, maka dimulakan dengan zikir. Zikir ialah perkara yang penting, yang mana dia merupakan yang kita sebutkan sebagai benih yang kita tanam dan kemudian kita suburkan dengan zikir. Maka di antara zikir itulah dia selawat kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ulang-ulangkan, bahawasanya di antara zikir asas, zikir yang kita kata tak dapat tidak, selain daripada zikir yang biasa kita buat dengan doa-doa yang kita bacakan daripada kita bangun tidur sampailah kita tidur semula. Bangun tidur dengan doanya, kemudian masuk bilik air, keluar dari pintu makan, kita pakai pakaian naik kerendahan sampailah kita tidur semula. Semua doa itu adalah zikir. Kemudian kita katakan solat itu juga adalah zikir. Kita letakkan kefahamannya begitu. Maksudnya kita ini bangun daripada tidur, maka kita ingat Allah Subhanahu wa taala melalui solat subuh. Ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan solat subuh, sehingga zuhur, asar, maghrib, isyak, itu adalah zikir. Kemudian juga zikir lain yang kita katakan mungkin zikir-zikir yang mengiringi solat kita,
Mungkin juga lagi kita katakan zikir-zikir bacaan Al-Quran, bacaan Al-Quran yang kita jadualkan dalam sehari hidup kita itu. Kemudian di antara lain ialah zikir yang perlu kita buat secara kita kata individu dan tak dapat tidak. Disebutkan di antaranya 3 zikir, iaitu pertama ialah istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi pun disebutkan beristighfar lebih daripada 70 kali sehari, lebih daripada kita katakan dalam kadar ada yang sebut riwayat 70, ada yang sebutkan 100. Kalau Nabi pun istighfar setiap hari, maka apatah lagi kita. Nabi yang kita faham, yang kita tahu dia adalah maksum, terpelihara daripada dosa-dosa, baginda juga beristighfar. Maka bagaimana pula dengan kita? Jadi itu yang pertama, istighfar. Dan yang kedua ialah selawat ke atas Nabi SAW. Kerana perintahnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebenarnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, sallu, berselawatlah kamu. Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallimu taslima, dan utuskan salam. Maka kita juga seharusnya berselawat ke atas Nabi. Jadualkan istighfar tadi, jadualkan selawat. Dan yang ketiga ialah kalimah tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka kita boleh lihat daripada 3 zikir ini, maka itulah dia sebagai benih, dia sebagai baja dalam kita meletakkan atau kita menghidupkan perasaan cinta kita kepada Allah dan Rasul, kepada Allah dan Rasul. Berselawat ke atas Nabi, kita mengucapkan kalimah tauhid. Sebelum daripada itu dimulakan dengan istighfar. Maka ini disebutkan di antara zikir yang tak dapat tidak, tak dapat tidak perlu kita buat pagi hari dan juga petang hari. Kalau kadar apa bilangannya, 100 lah. Istighfar itu 100, selawat itu 100, dan kalimah tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu juga 100. Pagi 100, 300. Petang pula sama juga 300. Dengan maksud kita kata pagi itu selepas subuh sampailah kepada asar, malam itu daripada asar sampailah ke subuh. Itu antara zikir yang tidak dapat tidak kita perlu buat, yang mana tujuannya tadi untuk kita menanam, menyuburkan perasaan kita kepada Allah dan Rasul. Itu antara kaedah, iaitu kita berzikir. Termasuk dalam zikir itu ialah selawat, termasuk dalam zikir itu ialah kalimah tauhid, untuk kita mewujudkan, menguatkan perasaan cinta kasih kita kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Kalau kita konsisten, insya-Allah akan ada perubahan demi perubahan. Kita akan rasa aku ni berselawat ke atas Nabi, tetapi aku mungkin sekian, aku ini istighfar, tapi aku sekian, aku ini kita kata mengucapkan kalimah tauhid, tapi aku sekian. Maka insya-Allah kalau dia konsisten, berterusan, seharian memang kita buat, setiap hari-hari kita itu kita buat, insya-Allah banyak faedah-faedah, kebaikan-kebaikan yang lahir selepas daripada kita konsisten dengan zikir itu. Yang pertama ialah zikir. Dan yang kedua ialah kita membaca tentang Nabi SAW. Kalau kita membaca di sini pembacaan ataupun kita itu antara lain ialah diingatkan di antaranya ialah selawat selawat ataupun qasidah ataupun apa sahaja apa sahaja yang mengingatkan Nabi SAW, yang memperkatakan tentang Nabi SAW. Cuma dia, kita katakan bagaimana kita merasakan sesuatu itu, ataupun bagaimana cerita berkaitan tentang Nabi itu memberi kesan kepada kita, ataupun kita katakan bagaimana kalam-kalam yang menceritakan tentang kebesaran Allah Ta'ala itu memberi kesan kepada kita.
maka dia bergantung sebagaimana kita meletakkan Allah dan Rasul dalam hati kita. Bagaimana kita nak rasa kesan kalau orang cerita tentang Nabi, kalau dalam hati kita itu memang kita kata kurang ataupun tiada perasaan kepada Nabi SAW. Begitu juga kalau diceritakan tentang kebesaran Allah Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala dan sebagainya, dia tidak akan memberi kesan kalau tidak ada sesuatu perasaan dalam hati kita berkaitan tentang Allah dan Rasul. Jadi itu kaedahnya, yang kita zikir maka kita mewujudkan, menyuburkan perasaan Allah dan Rasul dalam hati. Maka apabila kita diingatkan tentang Allah dan Rasul, maka ada kesan. Sebagaimana kita katakan, kita kalau ceritakan sesuatu, kita kata anak lah, sangat sayang anak kita ini, anak kita mungkin tak ada, mata kita duduk jauh, kita kerinduan. Jadi kerinduan itu datang kerana kecintaan, datangnya rindu kerana cinta. Kenapa kita rindu? Jadi kerana kita sayang, sayangkan anak kita itu, maka ada perasaan rindu. Rindu itu akan terubat apabila ada perkara yang dapat mengingatkan kita ataupun mengubat perasaan rindu tadi. Kalau mungkin kita tengok baju pun, itu pun dah rasa lain. Oh, ni baju anakku. Kalau mungkin kita tengok kasut pun, kasut yang kecil tu pun dikata comel dan sebagainya, sedangkan kasut itu kasut lah. Tetapi kasut itu menjadi tanda, menjadi simbol kepada apa yang kita cintai. Begitulah juga apabila kita katakan adanya perasaan cinta kepada Allah dan Rasul, maka akan ada kerinduan. Maka rindu itu akan dapat diubati dengan perkara-perkara yang mengingatkan kita, ataupun yang menjadi tanda kepada apa yang kita cinta tadi. Sebab itu orang yang ada cintanya kepada Rasulullah SAW itu tinggi. Kalau mungkin orang menyanyikan nasyid ataupun qasidah, maka itu adalah sebahagian ubat kepada kerinduan kerana kecintaannya. Jadi hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersama-sama selain kita tadi kita beristighfar, kita berselawat, kita mengucapkan kalimah tauhid, maka seterusnya kita mengingatkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita memperkatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai kaedah. Antaranya ialah dengan kita membaca tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam perbahasan pertemuan kita yang lepas, kita telah melihat melalui kitab ini, iaitu fiqh sirah, kefahaman kepada sirah nabawiyah, sirah Nabi SAW. Kita berada pada tajuk jahiliyah dan sisa-sisa hanifiyah. Bagaimana pengarang memperlihatkan bahawasanya apa yang ada, yang kesan yang tertinggal daripada agama bawaan Nabi terdahulu masih ada di kalangan masyarakat. Kalau kita tengok secara umum pun kita boleh lihat. Kalau ada mungkin tuan-tuan perempuan ada mungkin berminat dengan perbandingan agama, ada orang cerita tentang perbandingan agama, bagaimana bila dia mengisahkan tentang satu agama, maka dia kata dalam agama ni ada kesan tauhid, kesan ataupun kata ada pemikiran tauhid, pemikiran mengesahkan Allah Ta'ala. Sedangkan mungkin agama itu dia menyembah berhala, menyembah patung. Tetapi melalui kitab-kitab suci dia, kitab-kitab suci dia ada pemikiran tauhid tadi. Pemikiran mengatakan Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Maka inilah di antara perkara-perkara yang dikatakan tinggalan ataupun kesan-kesan daripada bawaan kita kata mungkin Nabi ataupun Rasul terdahulu. Sebab apa? Sebab secara umum Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah, sesungguhnya kami telah utuskan pada setiap umat.
Setiap umat, tak kira lah setiap umat itu rasul lah, seorang rasul yang mana mereka itu kita kata berusaha menjalankan tanggungjawab itu mengajak manusia an ya'budullah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Umumnya disebut begitu. Kalau kita katakan nabi yang wajib kita ketahui, nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu yang 25 itu. Adam, Idris, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar maka dikatakan rasul itu ada 313. Siapa mereka kita tak tahu. Yang wajib kita tahu itu 25 itu. Kemudian kita belajar lagi nabi, tadi rasul 313. Kalau nabi dikatakan lagi banyak, 124,000, lagi banyak. Siapa mereka kita tak wajib mengetahui nama-nama mereka. Kalau tahu pun tak ada kesan apa. Tak ada kesan apa. Itulah cerita, itulah kita kata kita katakan perkara yang bersifat cerita lah. Cerita ni sekadar kita tahu je. Dia tidak memberi kesan apa. Kalau kita tak tahu pun tak ada masalah. Tak tahu pun masalah. Tapi kadang-kadang orang suka berbahas, berbalah tentang masalah-masalah yang macam ni. Umur, nama, lagi tempat. Sedangkan benda itu tidak perlu pun. Kalau tak tahu pun tak ada masalah. Kalau kita katakan tentang Nabi tadi, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui 25. Kena sebut dalam Quran. Kalau dikatakan Rasul itu 313, kita pun tak tahu. Tak wajib pun kita mengetahui 313 tu. Kalau tahu hafal sekalipun tak beri kesan apa. Nabi pula secara umum 124,000. Dengan maksud kita mengetahui secara umum bahawasanya Allah Ta'ala akan utuskan Rasul untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup begitu. Tak kira lah kita katakan mungkin di mana-mana, di mana ceruk manusia ada, maka di sana pasti kita katakan bagi setiap umat Allah Ta'ala sebut diutuskan Rasul, diutuskan orang yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Contoh kalau dalam kajian berkaitan tentang agama tertentu, maka dikatakan dalam kitab suci mereka ada ajaran tauhid. Tetapi tauhid yang tidak jelas lagi lah, yang telah ditafsirkan dan sebagainya, itu yang disebutkan sebahagian daripada kesan-kesan. Walaupun ada orang buat andaian, ada kata hipotesis, kemungkinan, ini hipotesisnya lah, kemungkinan tokoh-tokoh yang terkenal di dalam agama itu mungkin asalnya Nabi. Itu hipotesis dia lah. Tetapi kita katakan itu pun sama juga. Kalau kita kata kita cuba nak usaha cari pun, maka yang kita dapat itu ialah mungkin kalau kita dapat buktikan betul pun itu kita punya maklumat. Kerana apa? Kerana di sisi mereka pula, mereka ada pula jalan cerita je. Kita ada tak kesan apa juga. Jadi kita kata kita ini, apa tugasan kita? Tugasan kita ialah untuk mengajak orang kepada mengesahkan Allah Ta'ala, untuk mengajak manusia untuk kita kata menganuti agama Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Memang Nabi itu kita kata kesinambungan lah Nabi Muhammad, sambungan daripada Nabi-Nabi terdahulu dan sempurna. Ajaran Islam itu di tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Allah Ta'ala menyebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, wa raditu lakum Islam dinah, dan aku redha Islam sebagai agama. Ini Islam lah, Islam lah yang kita kata kita perlu fokus, kita perlu fokus untuk dakwah kita kepada yang tidak, kita kata yang bukan Islam. Kita berada pada halaman 24 yang mana disebutkan sini sistem pemikiran di dalam agama menurut pandangan Gibb. Gibb ni adalah orientalis. Tidaklah berbeza dengan pelbagai kepercayaan pemikiran-pemikiran transcendent yang ada dalam diri bangsa Arab.
Kalau katakan agama itu, kalau dalam pemikiran berkaitan tentang perkara gaib, dia kata tak beza, tak beza dengan apa yang ada sebelum itu. Sebenarnya kalau kita tengok secara umum agama itu pun, kita kata daripada segi kandungan agama, kerangka agama itu, maka dia tidak akan bezalah. Sebab apa? Dia akan ada aspek kepercayaan, apa yang manusia percaya. Kemudian dia akan ada aspek pengamalan, apa yang manusia laksana. Dan yang ketiga, dia akan ada aspek kerohanian, maksudnya aspek yang mengisi hati manusia itu. Aspek kepercayaan akal manusia, yang mengisi kepercayaan ataupun akal manusia itu perlu percaya apa? Pengamalan apa yang badan manusia perlu laksana. Maka di sana ada aspek kerohanian, apa yang perlu hati manusia rasakan. Kalau kita ini tiga perkara yang disebutkan aspek universal yang ada pada semua agama. Semua agama itu ada benda yang dia percaya, benda yang dia amal, benda yang kita kata tersematlah hati dia, rohanian. Cuma yang berbeza ialah sumber lah. Dan apa sumber kita? Kita orang Islam, sumber kita ialah Quran dan Sunnah. Maka daripada sumber Quran dan Sunnah, kita diisi tiga perkara tadi dengan perkara yang disebut sebagai Islam, iman dan juga ihsan. Iman adalah perkara kepercayaan, apa yang akan orang Islam perlu percaya, dan rukun-rukun iman itu. Islam ialah pengamalan, apa yang badan orang Islam perlu laksanakan, dan solat, puasa, zakat, haji. Dan yang ketiga ihsan, apa yang perlu ada pada hati manusia. Apa di ihsan itu yang tadi kita sebutkan, perasaan bertuhan tadi. Ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Perasaan bertuhan sama ada kita rasakan kita dapat melihat Allah Ta'ala seolah-olah melihat Allah Ta'ala ataupun dapat rasakan seolah-olah menghadap Allah Ta'ala ataupun yang kalau tak dapatnya itu kita dapat rasakan Allah Ta'ala melihat kita, mengawasi kita. Itu ihsan, itu kerohanian, itu apa yang perlu ada pada hati orang Islam. Apa yang perlu ada pada hati orang Islam, dia kena ada perasaan itu. Kalau tak ada perasaan itu, macam kita sebut tadilah, bagaimana kita nak menibur perasaan bertuhan, cinta Allah dan Rasul tadi dengan melalui zikir, dan yang kedua melalui bacaan kita ataupun perkara yang mengingatkan kita kepada Allah dan Rasul itu. Mungkin kalau mengingatkan tentang Allah Ta'ala tu, bercerita tentang kebesaran Allah Ta'ala, itu mungkin kita boleh lihat. Mungkin dalam jemaah tabligh itu ada banyak cerita tentang kebesaran. Sebab apa? Kita tengok pada kejadian alam ini, tengok pada ciptaan Allah Ta'ala ini, supaya menimbulkan rasa keagungan Allah Ta'ala itu. Itu antara kaedah lah. Jadi tiga perkara itu. Jadi tiga perkara itu akan ada pada semua agama. Aspek kepercayaan, pengamalan, kerohanian. Cuma yang mengisinya ialah sumber lah. Kalau kita seorang Islam percaya kepada Quran dan Sunnah, melalui sumber Quran dan Sunnah, maka terisi tiga perkara tadi berdasarkan Quran Sunnah. Islam, iman dan ihsan. Kalau agama lain, maka mungkin kita katakan agama itu sumbernya adat, kebiasaan, kehidupan. Maka itu agama yang berasaskan kepada adat. Agama yang berasaskan kepada adat, agama yang berasaskan kepada akal ataupun falsafah, maka terisi perkara-perkara itu berasaskan kepada falsafah. Jadi Tigib mengatakan begitu, tidak berbeza menurut dia apa yang ada dalam Islam ataupun ada yang ada pada orang Arab ini tidak berbeza, tidak berbeza dengan apa yang ada dalam Islam. Muhammad telah merenungkannya, kemudian mengubah bahagian-bahagian yang diubahnya. Mungkin kita sebut orientalis ini. Bagaimana orientalis ini, dia kalau kita tengok pada sejarahnya, kalau dalam pemikiran memang ada satu subjek kaitan tentang orientalis ini, orientalisme, al-istishraq. Al-istishraq ini kita dalam kursus ini, subjek ini, maka
maka dilihatkan bagaimana orientalis ni apa? Orang yang mempelajari tentang apa yang ada pada orang timur. Orang timur tu maksudnya Islam, secara umum. Dia tengok tentang bahasa Arab, dia tengok tentang agama Islam pula. Dalam agama Islam tu macam-macam bidang mereka tengok. Sehingga kan orientalis ni Masya Allah, dia punya kajian tu sungguh-sungguh, boleh menguasai bahasa Arab, boleh menulis kitab Arab, sampai begitu sekali. Jadi antara ni kip tadi lah, kip tadi. Apa tujuannya? Tujuannya ialah kita kata mencongkel ataupun kita menggali ilmu-ilmu yang ada di timur ini, khususnya Islam dikaji. Bahkan kalau kita katakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini antara dia. Ada yang dikatakan Nabi Muhammad ini sebenarnya seorang yang genius. Dia punya ayat dia gitu. Dia nak menafikan kenabian. Nak menafikan kenabian, menafikan Muhammad ini ialah Rasul yang diutuskan Allah Ta'ala bagi wahyu kepada dia. Dia nak nafikan itu. Jadi ceritanya dia kata begitu, Muhammad ialah seorang yang genius. Dia menyendiri. Dia ambil juga fakta Nabi Muhammad ke Gua Hira. Dia kata dia menyendiri. Sebenarnya bila dia ke Gua Hira itu bukanlah ada malaikat yang datang. Bukanlah ada malaikat datang. Dia kata dia berfikir. Dia berfikir macam mana nak selesai masalah umat dia. Sampailah dia katakan dia tu stres, sampailah dia tu tertekan. Akhirnya dia dapat idea. Jadi itu dia ditafsirkan sebagai wahyu. Itu orientalis. Dia kata tak ada pun malaikat peluk ni. Sebenarnya dia yang dikatakan peluk itu, tekanan itu ialah dia punya stres dia lah. Itu bagaimana mereka cuba mainkan ataupun mengubah kisah itu dalam menafikan bahawasanya Muhammad itu ialah Rasul yang diutuskan. Dia itu penyampai kepada segala yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Itu cara mereka cuba nak ubah cerita-cerita ataupun apa yang kita sebagai seorang Islam faham. Kemudian lagi diubah lagi. Dia kata berkaitan tentang fakta macam ni juga. Dia kata sebenarnya bukanlah Nabi Muhammad itu bawa benda yang lain, tapi dia kata ajaran sebelum Islam yang ada pada orang Arab itu, jadi dia mengolah. Bagaimana dia katakan di sini, Muhammad telah merenungkannya, kemudian mengubah bahagian-bahagian yang diubahnya untuk hal-hal yang tidak dapat dihindarinya. Dia telah menutupinya dengan kain agama Islam. Kemudian tidak lupa mendukungnya dengan sesuatu kerangka pemikiran dan sikap-sikap agama yang cocok, yang sesuai. Di sinilah dia menghadapi kemusykilan besar, kerana dia ingin membangunkan kehidupan agama ini bukan hanya untuk bahasa Arab, tetapi untuk semua bangsa dan umat. Ini tidak menafikan tentang Islam itu agama yang untuk sekalian alam, agama yang dikatakan untuk seluruh manusia. Jadi dia katakan apa ajaran yang ada pada orang Arab itu dia cuba olah mana yang sesuai. Akhirnya dia namakan Islam supaya agama ini bukan saja untuk orang Arab sahaja. Itu game. Jadi itulah peranan orientalis. Orientalis dia kaji agama Islam itu ataupun bangsa Arab, agama Islam secara khususlah, bangsa Arab secara umum. Apa yang dia boleh dia guna pakai, dia guna pakai. Bagaimana kita mungkin maklum bagaimana berlaku penjajahan ke atas negara-negara orang Islam. Ke antara gerakan mula itu ialah orientalis. Dia dah kaji dah negara orang Islam ni berapa penduduknya, apa yang mereka usahakan, apa kekuatan mereka, apa kelemahan mereka, apa yang boleh digunakan supaya mereka ni. Dia dah kaji macam-macam. Dia kaji macam-macam. Dia bawa bagi ke sana. Itu antara kita kata maklumat yang
digunakan untuk proses penjajahan tadi. Itu kalau penjajahan. Kalau sudut lain tadi dia ubah cerita begini, antara yang diubah lagi ilmu-ilmu dalam Islam. Kalau sejarah Quran tu banyak dah. Sejarah Quran tu banyak dia cuba manipulasikan, dia cuba timbulkan keraguan. Nabi contoh tentang tulis Al-Quran, Nabi pernah larang tulis hadis, dan Quran di peringkat awal. Jadi digunakan perkataan itu. Jadi macam mana boleh kita tulis hari ini? Ataupun dikatakan kalau ditulis di peringkat awal dah bercampur pula. Quran dan hadis itu antara syubhat-syubhat, keraguan-keraguan yang cuba dibawa. Apa lagi? Ajaran Islam, kalau sini dikatakan ajaran Islam daripada ajaran Arab. Ada orientalis lagi dikatakan sebenarnya ajaran daripada agama-agama lain. Dia bawa atas nama Islam. Itu antara apa yang mereka buat. Maka dia tegakkan kehidupan agama ini dalam sistem Al-Quran. Itulah inti pemikiran kita dalam bukunya. Jika anda baca dari awal sehingga akhir, anda tidak akan menemukan satu argumen pun yang dikemukakan. Dia pun tak ada bukti, dia hanya andaian, lemparkan persoalan. Ini masalahnya. Kita boleh tengok juga hari ini, realiti hari ini. Banyak fitnah yang bermula itu dengan persoalan. Kenapa orang tu macam ni, kenapa orang tu macam ni, kenapa tak ada macam ni, kenapa tak ada. Dia hanya persoalan. Tetapi persoalan-persoalan tu akhirnya jadi kepercayaan. Bila sewaktu dia melemparkan persoalan tu, tak ada hujah pun. Dia persoalan. Betul tak? Banyak kenyataan yang tanda soal. Sebenarnya kalau kita tanda soal tu macam selamat lagi, sebab kita tidak menuduh. Tidak menuduh, tetapi sebenarnya apabila dia berterusan, maka asalnya ialah persoalan, maka telah menjadi kepercayaan. Sedangkan tak ada pun argumen ataupun kita kata pembuktian. Sebab itu secara asas bila kita mendakwa sesuatu, maka kena ada bukti. Kalau kita menukil ataupun menyampaikan kata-kata orang lain, kena ada kesahihan. Kalau kita mendakwa orang ni mengatakan sekian, betul tak? Kita kata nukilan. Satu nukilan perlu kesahihan. Satu kita kata dakwaan perlu pembuktian. In kunta naqilan fasihah. Kalau kamu itu menukilkan sesuatu, menyampaikan daripada orang lain, contoh orang ni kata apa, jadi perlu kesahihan, betul tak orang tu kata. Kalau kita mendakwa sesuatu, maka kena ada pembuktian. Itu keadaannya. Tetapi kita kata media sosial yang ada hari ini memang antara kita kata medium lah, medium yang membawa banyak perkara yang akhirnya menjadi fitnah, yang akhirnya bila dah jadi fitnah, maka dia merosakkan. Kalau kita kata antara tetangga, rukun tetangga kita lah, keharmonian yang ada. Kalau mungkin apa lagi, banyak apabila dia telah menjadi fitnah, maka banyak kerosakan yang akan timbul daripadanya. Jadi jin juga begitu. Dia hanya melontarkan, tak ada pun argumen. Dan jika anda perhatikan pendapat yang dilontarkannya, anda tidak meragukan lagi bahawa pada waktu menulis dia telah menyebutkannya. Segala potensi intelektualnya dan sebagai gantiannya digunakan daya khayal, sepuas-puasnya. Gaya keadaan adalah bagaimana dia menggambarkan situasi itu, gaya penulisan itu, sehingga orang rasa teruk, orang rasa tak sepatutnya begitu. Nampaknya ketika menuliskan pengantar terjemahan Arabnya, dia telah membayangkan bagaimana para pembaca akan menyerang pemikiran-pemikirannya yang telah menghina Islam tersebut, sehingga ia berkelit dengan mengatakan sesungguhnya pemikiran-pemikiran yang terkandung dalam buku ini bukanlah hasil pemikiran penulis, tetapi merupakan pemikiran yang sebelum ini telah dikemukakan oleh para pemikir dan pakar kaum Muslim yang terlalu banyak untuk dikemukakan, tetapi cukup
dinyatakan bahawa antara mereka itu ialah Syekh Waliullah Ad-Dihlawi ataupun Dahlawi, itu dakwaan dia lah. Jadi kita pegang pada kaedah tadi, kalau dinukilkan daripada orang lain, bukan dakwaan dia, tapi dia mengatakan orang ini mengatakan, orang itu mengatakan, maka perlu kepada kesahan. Perlu tak, perlu disahkan, betul tak nukilan itu? Tak, orang tu tak cakap begitu pun. Saya dengar orang ni cakap macam tu. Siapa orang itu? Kalau orang tu kata okey, mungkin orang si A, betul tak si A tu cakap begitu di mana? Sepatutnya kita perlu kritis ke situ untuk kita mengesahkan. Kenapa kalau dibiarkan, maka tadilah dia hanya, orang ni dia berlepas diri. Sebab apa? Dia bergantung kepada apa yang dinukilkan. Si A mengatakan, jadi si A yang akan kena, bukan dia berlepas diri dengan seolah-olah nukilan tadi. Maka kalau dia menukilkan sesuatu, perlu kesahan. Kalau dia mendakwa sesuatu, perlu pembuktian. Perlu. Kalau dia kata, ada kita kata, kalau dia nak kata benda ini baik sekalipun, apa buktinya benda ini baik? Kalau benda itu jahat, apa buktinya perkara itu jahat? Tidak, kita tidak boleh menerima dakwaan semata-mata tanpa pembuktian. Itu sangat penting. Kemudian dia mengutip salah satu naskah daripada kitab Syekh Waliullah Ad-Dihlawi, iaitu Hujjatullah Al-Balighah. Nampaknya dia menyangka tidak seorang pun dari pembaca memeriksa teks tersebut, lalu dengan sengaja diubah, palsukan. Jadi ini kita boleh tengok jugalah, dakwaan kalau kita tidak sahkan, sebenarnya dia hanyalah kita kata fitnah. Kalau orang cek memang tak ada. Jadi itulah kita kata antara kaedah dalam kita berinteraksi dengan maklumat yang ada. Sebagaimana kita boleh lihat orientalis pada waktu itu mereka cuba memburukkan peribadi Rasulullah SAW, ataupun kita kata sebenarnya tujuannya ialah untuk memburukkan Islam itu sendiri, menjauhkan orang daripada Islam dengan dakwaan-dakwaan palsu, dan juga kita kata nukilan-nukilan yang tidak betul, yang palsu juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih sekadar itu, insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan mula masuk kepada peribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang itu daripada Tuhan saya maaf. Ini kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fir lana ma akhtana wa ta'amana wa asrarna wa a'lanna wa anta a'lamu bihi minna, anta al-muqaddim wa anta al-akhir, la ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.